Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan belajar graf fungsi. Okey, graf fungsi sambungan kepada tajuk minggu lepas. Minggu lepas awak dah belajar fungsi. So, hari ini graf fungsi kita akan fokus kepada graf pula. Okey? Baiklah. Apa? Standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, kita nak membina jadual nilai. Okey, dan bina jadual nilai, kita akan melukis graf dengan menggunakan skala yang diberi. Okey, kemudian bila dah siap lukis graf, kita akan mentafsir graf fungsi dan seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi. Okey, ini adalah jadual nilai soalan buku kerja muka surat 82. Okey, untuk jadual nilai kita boleh juga menggunakan kalkulator. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan juga macam mana kita nak menggunakan kalkulator. Okey, so ni adalah graf pula. Ini adalah jadual untuk persamaan fungsi untuk fungsi y sama dengan 3x tambah 1. Okey, apa yang kita masukkan dengan 3x tambah 1 ni, x ni nanti kita akan gantikan dengan nilai-nilai yang diberi. Okey, contohnya macam soalan ni, dia kata dia nak nilai x dia antara negatif 2 hingga 3. So, dia dah letakkan kat sini negatif 2, negatif 1 sampailah 3. Okey, so mula-mula kita gantikan fungsi ni 3x tambah 1 dengan negatif 2 dulu. Okey, so 3 kurungan negatif 2 tambah 1. So, kalau awak tekan kalkulator, 1 per 1, 3 kurungan negatif 2 tambah 1, awak akan dapat negatif 5. Sama juga, untuk yang ini pula, awak akan gantikan negatif 1 ni dengan x. X ni digantikan kan? Okey, so kita gantikan pula kurungan tu dengan x. So, bila tekan kalkulator dapat negatif 2. Okey, yang ini kosong. Kita gantikan x tu dengan kosong. Okey, ini adalah kerja, step dia. Tapi, okey, semua ni cikgu selesaikan dulu. Maksudnya semua ni cikgu gantikan. Okey, so ini adalah step dia lah. Maksud dia ialah x tu kita gantikan dalam fungsi yang diberi. So, cikgu lengkapkanlah ni negatif 5. Cikgu lengkapkan jadual tu balik. Okey, semua ni negatif 2. So, bila x kosong, y sama dengan 1. X1, y sama dengan 4. Kemudian X2 sama dengan 7 dan X3 sama dengan 10. Okey, so ini cara yang orang kata kita gantikan. Okay, cikgu nak tunjukkan bagaimana kalau kita nak guna kalkulator, kita direct sahaja nak masukkan nilai untuk melengkapkan jadual Bagaimana nilai. kalau kita nak menggunakan kalkulator untuk mencari nilai ni kan? Okey, so kalau guna kalkulator, okay, so sekarang awak tengok ni fungsi dia ialah 3x tambah 1. So dekat kalkulator awak type sama 3x. X macam mana nak dapatkan x? Kita akan tekan alpha x, 3x tambah 1. Tambah 1. Okey, kemudian jangan tekan sama dengan. Awak akan tekan CALC ni. Kalau awak tekan CALC, dia akan tanya x sama dengan berapa. So, kalau x sama dengan berapa, awak tengok nilai yang pertama ialah negatif 2. So, awak masukkan negatif 2 sama dengan. So, terus awak akan dapat negatif 5 kan. So, samalah ni cara jalan kerjanya, negatif 5. Okey, sama juga. Okey, lepas tu nak masukkan nilai yang kedua, negatif 1. Awak tekan lagi sekali CALC ni, iaitu calculate. Okey, so dia tanya lagi sekali, x sama dengan berapa. So, awak masukkan negatif 1. Okey, sama dengan, so dia terus bagi jawapan negatif 2. Sama je. Okey, nak masukkan kosong, sifarnya awak tekan CLC. Okey, so dia tanya, x sama dengan berapa? Kosong. Okey, so sama dengan 1. Okey, tu cara dia. So, maksudnya awak kena letakkan dulu dekat kalkulator awak ni persamaan dia, kemudian tekan CALC. Untuk soalan buku kerja muka surat 82, cikgu nak terus gunakan kalkulator. Cikgu tak nak gunakan step by step tadi sebab markahnya adalah terletak pada nilai-nilai y yang awak lengkapkan dalam jadual. Okey, so persamaan dia ialah x kuasa 2 tambah 2x tolak 4. Okey, so x kuasa 2. Okey, so dekat kalkulator cikgu tekan dulu x kuasa 2. So cikgu akan buat alpha x kuasa 2 tambah 2x tambah 2. Okey, alpha x lagi sekali
tolak 4. So, tolak 4. So, kalau cikgu tekan CLC, cikgu masukkan nilai yang pertama negatif 3 sama dengan, so dia bagi negatif 1. So, cikgu dah, negatif 1. Kemudian cikgu nak masukkan nilai kedua. CLC, calculate negatif 2 sama dengan, so dia dah bagi negatif 4. So negatif 4. Cikgu nak masukkan nilai yang ketiga. Calculate X sama dengan negatif 1. Sama dengan, negatif 5. Alright, negatif 5. Next, seterusnya X sama dengan 0. So, masukkan, dia akan dapat negatif 4. Next. Nak masukkan seterusnya X sama dengan 1. So negatif 1 dan yang terakhir. Calculate X sama dengan 2. X sama dengan 2 iaitu dapat 4. So ini adalah cara kita nak masukkan, nak membuat jadual nilai dengan menggunakan calculator. So, untuk buku kerja muka surat 83. So yang pertama dia adalah dia suruh kita lengkapkan jadual nilai bagi fungsi tersebut. Ni fungsi dia negatif 2x kuasa 2 tambah 7x tambah 4. Macam biasa kita gunakan kalkulator dulu. Negatif 2, alpha x kuasa 2 tambah 7 alpha x. Ingat pastikan sama dengan persamaan yang diberi. Double check. Negatif 2x kuasa 2 tambah 7x tambah 4. CALC. Cuba kita check dulu. Betul tak negatif 1 ni? So x sama dengan negatif 1. Bila kita tekan so dia dapat negatif 5. Samalah. So kita continue dengan soalan kita. Apabila x sama dengan 0. Calculate x sama dengan 0. Dapat 4. Masukkan 4 dekat jadual. Next. Calculate kalau x sama dengan 2. So, x sama dengan 2. Bila kita calculate dapat 10. So kalau dekat 2, 10. Lagi sekali kalau 4. Tekan calculate lagi. X sama dengan 4. So, sama dengan 0. Kosong ni? Kosong dia kata. Betul. Kosong. So itu adalah cara nak melengkapkan jadual nilai. Awak tengok so sekarang kita nak buat graf. Kita akan ada dua paksi. Paksi X dan paksi Y. Paksi X dan paksi Y. Kemudian kita tentukan dulu paksi Y. Paksi Y yang tegak. Yang tegak paksi Y. Macam mana kita nak tentukan paksi Y di mana kedudukan dia, kita akan tengok nilai X. Nak tentukan paksi Y, kita akan tengok nilai X. So kalau awak tengok kat sini, nilai X, dia ada bahagian negatif, hanya ada negatif 1. So bahagian negatif hanya ada 1 je ni. Manakala, kosong ni dekat tengah-tengah lah. Bukan dekat tengah, maksudnya yang paksi Y itulah. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ni bahagian positif. Jadi kalau kita tengok kat sini, graf tu nilai positif lebih besar. Ruang untuk positif lebih besar berbanding dengan ruang negatif. Jadi paksi Y ni cikgu akan letak dekat sini. Cikgu bahagikan dekat sini. Sebab apa? Sebab cikgu based on nilai X, yang negatif ni sikit je. Ni negatif. Negatif sikit. Yang positifnya banyak sebelah sini. Jadi kita kena bahagikan ikut nilai X tu. Seterusnya kalau kita nak letak nilai Y. Kalau kita nak letak nilai Y, so kita akan kalau kita nak letak paksi X, paksi X kita akan refer pada nilai Y. So kalau awak nak paksi X yang ni kan, yang mengufuk ni, yang baring macam ni. So kita akan refer nilai Y. So kalau awak tengok nilai negatif 11. Yang negatif 11 lah, 11. Kalau yang positif 10. 10 paling besar. Maksudnya 10 dengan 11. Positif dengan negatif ni macam lebih kurang sama lah. 10. Kalau negatif adalah 11. Jadi kita boleh agak-agak dia duduk kat tengah-tengah lah. Sebab dia mesti mempunyai ruang yang atas positif dan ruang negatif yang lebih kurang sama besar. Beza sikit je ni. Negatif 11 dengan 10. Dah settle paksi X. Dah settle paksi Y. Sekarang kita nak letak skala. Tengok skala dia guna 2 cm. 2 cm pada paksi X.
Ingat 2 cm ni, okey, kalau awak kalau awak ukur dengan pembaris, okey, awak ukur dengan pembaris graf awak dalam buku kerja, okey, awak akan dapati 2 cm tu ialah ni dua kotak yang terang ni. Dua kotak yang terang. So biasakan je kalau sebut 2 cm, dia adalah dua kotak yang terang kali dia. Bukan dua kotak kecil ni tau. Dua kotak yang ni. Ni satu, ni dua. So cikgu tandakan dulu. Sebab dia kata 2 cm pada part CX. Cikgu tandakan dulu. Tandakan dulu pada part CX. Okey. Kemudian dia kata 2 cm pada part CY. So part CY pun dia nak 2 cm. Okay, so tanda dulu. Start daripada sini. Tandakan 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ke bawah pun sama. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okay, tandakan semua sekali. Okay. Dah tanda 2 cm. Awak mesti buat step by step sebab cikgu tak nak ada yang tersalah tercuai kan. Okay. Barulah kita nak letak nombor dekat yang kita dah tandakan selang-selang ni. Okay. So kalau dia kata 2 cm kepada 1 unit pada part CX. Part CX ni kan. 2 cm. Okay, 2 cm awak dah tanda. 1 unit. Okay, 1 unit bermaksud kita kena gunakan sifir 1. So, kalau kat tengah-tengah ni yang bersilang ni kosong. Ni sifar. Okay, kita nak, jadi kita akan gunakan sifir 1. So, sifar kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Ni yang bahagian depan, yang bahagian positif. Manakala yang bahagian negatif ke belakang. So, ini ialah negatif 1. Okey. Itu dah settle part CX. Baca lagi soalan. Dia kata, part CY pula 2 cm. Okey, 2 cm awak dah tanda. 2 cm awak dah tanda Okey, kepada 2 unit. Kalau part CY 2 unit. Kalau 2 unit bermaksud skala dia suruh guna sifir 2 lah. Dia suruh guna sifir 2. So, kalau start dengan kosong, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, kalau kat sini, dah kosong, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12. Okey, settle bahagian skala. Okey, sekarang bila dah siap skala, kita akan tengok nak plot. Okay, nak plot. Tengok negatif. Okay, kita akan plot titik pertama dahulu. Okay, titik pertama negatif 1, negatif 5. Negatif 1, negatif 5. Okay, so kita tengok negatif 1 X. X negatif 1 kat sini. Kemudian dia kata apabila X negatif 1, pasangan dia ni negatif 5. So, negatif 5 kat mana? Ke atas ke bawah? So daripada sini kan, ke bawah lah negatif 5, negatif. So kat sini dah negatif 2. Okay, ni negatif 3. Sebab tengah-tengah negatif 3 lah kan, negatif 4. So negatif 5 di sini. Okay, dekat sini negatif 5. Okay, tekan dengan pensel awak, tandakan X. Point betul-betul. Bawah negatif 1, sebelah dia negatif 5. Tandakan, guna pembaris. Biar betul-betul dekat sini. Okay, next. Apabila X kosong, Y 4. Okay, X kosong, di sini kosong, Y 4. 4 kat mana? Atas ke bawah? Okay, 4 naik atas sampai jumpa 4. Okay, sudah jumpa kat sini. Tandakan lagi kat sini. 4 plot. Plot tu maksudnya kita tandakan macam ni. Jangan buat hitam-hitam tak lalat, tak mau. Cikgu nak X juga. Buat X kecil-kecil, cantik. Kemas. Okey, apabila 1, Y 9. Okey, so 1 dulu. 1. Okey, kemudian 1. Tandakan 9 kat mana? Ke atas ke bawah? 9 positif kan? Positif naik ke atas. Okey, tarik 1 awak tu sampai jumpa 9. Sini baru 8 tau. 8, 9 mana? 9 tengah-tengah lah antara 8 dengan 10. So, 9 tengah-tengah kat sini. Alright, tandakan. Okay, next ialah 2. 2, 10. Okay, so S 2. Tarik 2 sampai jumpa 10. Tarik 2 sampai jumpa 10. Up. Okay, tandakan. Okay, next 3, 7. Okay, 3 tarik sampai jumpa 7. 7 kat mana? Atas kan? Positif 7. Okay, tarik 7. 7, ini dah 6.
So 7 berada di tengah-tengah. Okey, seterusnya 4, kosong. 4, kosong. Kosong nak tarik ke mana ni? 4, kosong. Jadi kosong tu tak ada, ke atas tak boleh, ke bawah tak boleh. 4 kat sini. Tapi kosong nak tarik ke atas ke bawah ke? Jangan gerakkan dia. Tanda je kat situ kalau kosong. Tak boleh nak bergerak. Okey, dan last kali 5, negatif 11. Okey, 5. Negatif 11. Negatif 11 kat mana? Atas ke bawah? Negatif ke bawah lah. Okay, tarik pensel slow-slow, jangan tekan pula. Okey, so 10, negatif 10 kat sini. So negatif 11 berada di tengah-tengah lah antara negatif 10 dan negatif 12, tandakan. Okey, so semua dah tanda, cukup. Pastikan ada 6 titik. Ada 6 pula ni sebab ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ada 7. So, pastikan ada 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dah ada 7 titik. Lakarkan, sambung semua titik tu. Cikgu tak nak sketching macam komik tu. Cikgu nak satu garis pensel je. Satu garis pensel yang cantik dan kemas. Okey, so siap lukis graf yang pertama. Nilai bagi 2x kuasa 3 tambah 16. Okey, kita akan gunakan kalkulator dengan jalan mudah lah kan. Okey, so 2x kuasa 3, 2. Alpha x, okey, ni sama x. Kuasa 3, nak dapatkan kuasa 3, shift kuasa 3. Okey, tambah dengan 16. Okey, tekan CALC. Cuba kita cek dulu, betul tak negatif 3 ni. Okey, kita masukkan nilai negatif 3 dahulu. Okey, so betul lah negatif 38. Okey, kita nak calculate nilai yang kedua iaitu x sama dengan negatif 2. Okey, so negatif 2. Masukkan nilai. Okey, kita dapat kosong. Okey, kosong. Okey, next nilai yang ketiga iaitu negatif 1. Okey, masukkan, calculate. Tekan calculate CALC ni, calculate ni dulu. Kemudian negatif 1. So, akan dapat 14. Alright, yes, betul. Okey, tekan lagi untuk nilai kosong. So, sama dengan 16. Okey, next 1. Okey, tekan CALC. Okey, sama dengan 1. X sama dengan 1. Kita dapat 18. Okey, dan kemudian nilai yang terakhir 2. Okey, tekan CALC. Tekan 2. Sama dengan 32. Alright, 32. So, kita telah melengkapkan jadual nilai dalam soalan ini. Kita dah lengkapkan jadual nilai bagi fungsi yang pertama, bagi fungsi yang diberilah 2x kuasa 3 tambah 16. So, kita dah lengkapkan. So, sekarang kita nak lukiskan graf. Okey, macam biasa, perkara pertama kita buat paksi Y dulu. Paksi Y ialah garis yang tegak. Nak letak garis tegak, kita kena refer nilai X. So, kalau awak tengok nilai X, negatif 3 dengan 3. Paling kecil negatif 3, paling besar 3, positif. So, negatif dengan positif ni sama besar. Jadi, kalau sama besar, maksudnya kita boleh letak paksi Y tu di tengah-tengah. Okey, next kalau untuk paksi X, okey, nak letak paksi X yang mendatar, kita akan rujuk nilai Y. So, kalau awak tengok nilai Y, okey. So, kalau negatif, cari negatif. Okey, ni negatif 38. Okey, so bahagian negatif yang bawah ialah 38. Bahagian positif ialah 70. Bahagian positif 70 ke atas. So, yang positif 70, yang negatif 38. Jadi, kawasan mana yang sepatutnya awak kena biarkan lebih besar? Ni 38 dengan 70. So, 70 ni kawasan dia lebih besar. Yang bahagian atas, awak kena letakkan lebih besar. Okey, so cikgu letakkan. Cikgu letakkan kat sini lah. Supaya bahagian atas tu lebih besar daripada bahagian bawah. Okey, so dah siap untuk letak paksi X dan Y. Okey, kemudian kita nak tentukan skala. Okey, so kalau kita buat senggang-senggang dia dulu. Okey, so kat sini dia kata skala 2 cm. Okey, kepada 1 unit pada paksi X. So, paksi X 2 cm. So, macam cikgu cakap tadi, kalau 2 cm, kalau awak ukur, awak akan dapat nilai yang, 2 kotak besar kan? Okey, so letaklah semua 2 kotak besar tu.
Okay, so macam cikgu ni, graf cikgu ni tak ikut 2 cm ni. Sebab cikgu kecilkan mengikut saiz slide cikgu. Okay, tapi kalau awak punya memang awak akan dapat 2 kotak besar tu bersamaan 2 cm. Okay, next. 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y. So, paksi Y pun dia nak 2 cm. So, letakkan dulu senggang-senggang tu semua 2 cm, 2 cm, 2 cm. Buat dulu senggang-senggang skala tu. Okay, next. Okay, kemudian barulah kita letak unit dia. Okay, untuk paksi X, 2 cm kepada 1 unit. Okay, so kat tengah-tengah ni sifar. Okay, so kat depan 1, 2, 3. Sebab dia cakap 1 unit kan. So, ke belakang, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay, kemudian untuk paksi Y, dia kata 2 cm kepada 10 unit. Okay, 2 cm kepada 10 unit. Okay, so start dengan sifar 10 ni. So, sifar kosong. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay, tu ke atas. Kalau ke bawah, negatif 10, negatif 20, negatif 30 dan juga negatif 40. Okay, pastikan lengkap ya. Okay, next, kemudian dia dah siap skala, kita akan plot. Okay, baca. Negatif 3, partner dia negatif 38. Okay, so letakkan dulu X awak. Letakkan jari awak dekat negatif 3. Mata pensel awak tu dekat negatif 3. Okay, negatif 3, partner negatif 38. Negatif 38 ke atas ke bawah? Negatif ke bawah lah kan. Okay, so bawa turun. Sampai kat sini awak dah jumpa negatif 30. Dia nak negatif 38. Okay, so sebab awak tengok ni skala dia negatif 30, negatif 40. So dia ada yang selang ni ada 10 petak kecil tau. So kalau 10 kotak kecil bermaksud satu kotak kecil tu bersamaan 1. Sebab kalau soalan yang tadi satu kotak kecil bersamaan dia pakai sifar 2. So senang awak nak tengok tengah-tengah dia apa. Okay, so ini satu kotak kecil bersamaan 2. So kalau tadi negatif 3. Okay, negatif 3 kemudian negatif 38 maksudnya turun 8 kotak kecil. 8 kotak kecil. Okay, duduk kat sini. Okay, tandakan, plotkan. Okay, next. Negatif 2 kosong. Okay, so negatif 2 kat sini kosong. Nak gerak atas ke bawah? Tak boleh gerak atas, tak boleh gerak bawah kan sebab kosong. Tak boleh gerak kalau kosong. Plotkan, tandakan. Okay. Yang seterusnya, negatif 1. Okay, 14. Okay, so negatif 1. So, negatif 1 kat sini 14. 14 positif ke negatif ni? 14 ke atas. Okay, naikkan mata pensel awak. Gunakan sampai 10 ni. 14. 14 maksudnya 10 kat sini. 14 kita akan tengok 4 kotak kecil. Kira sampai 4 kotak kecil sahaja. Okay, so kat sini tandakan, plotkan X. Okay, kosong. Okay, kosong kat sini X kosong. 16. Okay, so 10 tengah-tengah ni 15. 16 naik satu kotak kecil. So dapat 16. Okay, kalau 1 18. Okay, 1. Okay, ni 10. 18 maksudnya kira 8 kotak kecil. Okay, kat sini. Ni 18. Okay, kalau 2, 32. Okay, kalau 2 kat sini 32. 32, sini 30. 32 bermaksud kira-kira 2 kotak kecil lagi. Sebab 30, 31, 32. Okay, plotkan 32. Yang terakhir, kalau 3, okay, 3. Okay, partner dia ialah 70. Okay, 70 ngam-ngam ada kat sini. Okay, so bila dah plotkan, dah plot double check. Sepatutnya ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So plot pun mesti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dah cukup. Lukiskan graf tu dengan kemas. Cikgu nak satu sahaja garis. Cikgu tak nak macam lukisan sketching pelukis-pelukis terkenal tu. Cikgu tak nak. Dalam matematik mesti satu garis yang cantik macam ni. Okay, kita nak mentafsir graf. Kita dah membuat jadual nilai. Kita dah melukis graf. Yang terakhir kita nak mentafsir graf. Okay, macam mana nak mentafsir graf? Okay, ini adalah buku kerja muka surat 86. Okay, dia dah bagi graf.
Kita nak cari nilai je. Okey, so berdasarkan graf, cari nilai-nilai X apabila Y sama dengan 2. So, Y sama dengan 2. So, ni pasti Y 2. Okey, ni pasti Y 2 kat mana 2? Ni dia kata Y sama dengan 2. So, pasti Y tengok, okey, so 2 kat sini. Okey, bila 2 dekat situ, awak kena buat satu anak panah menuju ke arah graf. Okey, 2 kat sini, daripada 2 ni buat anak panah lurus. Okey, so maksudnya grafnya ada kiri dan kanan. Tak apa, buat je. Satu anak panah graf ke belakang, satu anak panah graf ke depan daripada Y sama dengan 2. Okey, next kita tengok yang ni dululah. Okey, so kat sini daripada graf, okey, daripada 2 pergi kepada graf. Daripada graf turun pada X. Daripada graf turun pada X. Okey, so kat sini. So kita kena baca apa nilai dia kat sini. Okey, so sini kosong, ni negatif 1, negatif 2. Okey, maksudnya ada 10 kotak kecil. Okey, 10 kotak kecil kat sini. Jadi satu kotak kecil ni bermaksud 0.1. Okey, so ni negatif 1. Jadi satu kotak kecil negatif 1.1. Kira betul-betul. Ni negatif 1.2, negatif 1.3. So sampailah pada anak panah ni negatif 1.4. So jawapan dia kat sini ialah negatif 1.4. Okey, ni kat sini. Okey, next kat sini pula. Okey, anak panah jumpa graf turun ke bawah. Bila turun ke bawah, okey, ni 1. Ni 1 kira ni 1.1, 1.2, 1.3. Kat sini ialah 1.4. Dia tak sampai ni 1.5 kat sini. Okey. Next, soalan kedua, dia suruh cari nilai Y apabila X sama dengan negatif 2.5. So, sekarang X. Paksi X kat mana? Ni paksi X. Kat mana kedudukan 2.5? Okey, so 2.5 ni 2. 2.5, okey, dia berada di tengah-tengah lah ya. Okey, so berada di tengah-tengah. Sorry, cikgu tak perasan. Dia nak negatif 2.5. Okey, so negatif kat belakang lah. So berada di tengah-tengah, negatif 2.5. Bawa ke arah graf. Daripada negatif 2.5, gariskan ke arah graf. Okey, dah jumpa graf, bawa pada paksi Y. Dia mesti membentuk kotak. Macam ni kan, kotak. Ni pun kotak. Okey, dia mesti tegak lah. Okey, so kita nak baca ni berapa nilai dia ni. So, ni negatif 2. Dia ada berapa kotak ni dia jumpa? 2 kotak kecil kan? So, kalau 2 kotak kecil, negatif 2 ke 1 ni. Dia jumpa, dia jumpa 1 je ni. 1 kotak kecil saja. So, 1 kotak kecil sebab dia selang kat sini ialah 2. Okay, dia selang kat sini 2. Maksudnya dia menggunakan skala 0.2. So, Y kita akan dapat negatif 2.2. Okey, seterusnya masih lagi mentafsir graf. Masih lagi buku kerja muka surat 86. Okey, so yang pertama nilai X apabila Y sama dengan negatif 20. Okey, nilai X apabila Y sama dengan negatif 20. Okey, so paksi Y, ni paksi Y. Okey, paksi Y. Kat mana negatif 20? Ni ke? Ini 20. Negatif 20 berada kat sini. So, macam biasa, daripada paksi Y, buatkan satu garis yang lurus menuju ke arah graf. Lurus guna pembaris. Okey, jumpa graf. Bila jumpa graf, naik ke atas. Sebab kita nak membentuk satu kotak yang menemukan paksi Y dan paksi X. Ataupun paksi X kepada paksi Y. Okey, asalkan dia jadi kotak lah bertemu. X dengan Y ni nak bertemu. Okey, so kita baca kat sini. Okey, so ni 2. Tengah-tengah kat sini 2.5. Okey, ada berapa kotak kecil? Ada 1, 2. Cikgu rasa ada 2 je ni. Okey, so ni 2.5. 2.6. Okey, so 2.7. Sebab ada 2 kotak kecil je kan selepas 2.5 ni. Tengah-tengah 2.5, 2 kotak kecil. Jadi 2.6, 2.7. So kita dapat X sama dengan 2.7. Okey, so nilai Y apabila X sama dengan negatif 1.5. Okey, Y. Dia nak cari nilai Y apabila X sama dengan. So X pasti X yang ni.
Negatif 1.5 berada ni negatif 1. Negatif 1.5 tengah-tengah lah. Okey. So daripada sini nak jumpa graf. Graf kat mana? Graf ke atas. So awak pun garis ke atas. Tarik. Dah jumpa graf. Okey. Tolakkan pula jumpa paksi Y. Biar jadi kotak kat sini. So kalau awak tengok. Kalau kita tengok kat sini. Okay, ni 10. So tengah-tengah sini 5 lah. Betul? Ya betul. 10. Okay, 10 sini 5. Jadi di bawah 5 lagi ni. Berapa ni? So, okay dah. 1, 2, 3, 4. 4. Tapi agaknya tengah-tengah kok antara 4 dengan 5 je. Sebab cikgu dapat jawapan dia 4.5 kalau refer kepada buku kerja awak. Okey, ni adalah soalan buku kerja muka surat 87. Masih lagi mentafsir graf. Okey, ini adalah satu graf yang menunjukkan sebiji bola lisut. Ni dia kata tinggi Y meter bola itu daripada permukaan tanah. Okey, so maksudnya ini ialah permukaan tanah. Jadi bola tu dia balik sampailah turun balik. Okey, so X ialah masa. Okay, kalau baca X saat kan, X ialah masa. Maksudnya 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4, 5 dan seterusnya 6 saat bola tu dah jatuh balik ke atas tanah. Sebab paksi X ni ialah tanah lah dia kata. Okay, sebab dia kata ni kan, bola itu daripada permukaan tanah. Okay, so start daripada sini permukaan tanah. Okay, so tinggi bola itu apabila masa ialah 2 saat. Okay, so 2 saat kat mana 2 saat? So sini 2 saat. Okay, tengok. 2 saat naik ke atas. Berapa tinggi bola tu? So kita tengok ini ialah 8 meter. Kenapa cikgu guna 8 meter ni? Dia dah cakap dalam soalan tinggi dia ialah meter. So masa 2 saat tinggi bola itu ialah 8 meter. Okey, nyatakan tinggi maksimum. Apa maksud tinggi maksimum? Paling tinggi. Maksimum tu paling tinggi. So kita tahu kedudukan bola tu paling tinggi kat sini. So kat sini berapa ni? Jadi jawapan dia ialah 9 meter. Okey, soalan ketiga. Bilakah bola itu jatuh ke lantai? Okey, bila bola tu jatuh ke lantai? So masa saat ke berapa dia jatuh ke lantai? Okey, so kat sini dia jatuh balik ke lantai ialah pada 6 saat ataupun saat ke 6. Saat ke 6. Okey, so yang keempat. Nyatakan masa apabila bola itu berada pada ketinggian 4 meter. Okey, so 4 meter kat sini masa dia. So daripada sini kita gariskan sampai jumpa graf. Dah jumpa graf turun ke bawah. Okey, kita tengok kat sini. Kena baca ni titik kecil ni berapa. So okey, so ni 1. Kalau satu kotak kecil ni bermaksud 0.1. Di tengah-tengah 0.5, 0.6. 0.7 dan jumpalah anak panah ni ialah 0.8 saat. Okey, itu ketinggian 4 meter yang pertama masa dia naik. Kemudian dia turun balik. Okey, pada 4 meter yang kedua masa dia turun. Okey, kat sini. Okey, turun ke bawah. Okey, tengok kena baca pula. 5. Okey, baca satu kotak kecil. 5.1, 5.2, 5.3 saat. Okey, so ini adalah cara untuk kita baca graf mengikut kehendak soalan. Okey, itu sahaja untuk subtopik kali ini. So, kita belajar membuat jadual nilai, melukis graf dan yang terakhir kita mentafsir graf. Okey, jangan lupa untuk membuat latihan dan hantar pada cikgu untuk semakan. Stay safe and do the exercise. Thank you.